Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Ustazah Asma binti Ibrahim dan rakan-rakan sekalian. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang hikmah diciptakan flora dan fauna kepada manusia. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu ahli kumpulan saya. Yang pertama, saya sendiri iaitu Najah Nur Izzati binti Muhammad Rosli, nombor matrik 17 DKA 21F2013. Yang kedua ialah Asma Diani binti Zahari, nombor matrik 17 DKA 21F2020. Yang ketiga ialah Nurul Afika binti A. Rahim, nombor matrik 17 DKA 21F2003. Dan yang terakhir ialah Nur Najwa Yasmin binti Nur Fauzi, nombor matrik 17 DKA 21F2009. Seterusnya saya akan menerangkan apa itu flora dan fauna. Dalam botanik, flora mempunyai dua maksud. Maksud pertama merujuk kepada semua tumbuhan yang hidup di dalam sesuatu kawasan atau zaman, khususnya tumbuhan yang asli. Maksud kedua pula merujuk kepada buku atau karya yang memerihalkan spesies tumbuhan yang terdapat di dalam sesuatu kawasan atau bagi tujuan pengenalpastian. Istilah flora berasal daripada bahasa Latin flora yang merupakan dewi untuk bunga dalam mitologi Rom. Istilah padanan untuk haiwan ialah fauna. Flora, fauna dan bentuk kehidupan lain seperti kulat dirujuk bersama sebagai biota. Semua flora dan fauna di dalam sesuatu kawasan dirujuk bersama sebagai biota. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 164, sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang dan pada kapal-kapal yang berlayar di laut dengan membawa benda-benda yang bermanfaat kepada manusia. Demikian juga pada air hujan yang Allah turunkan dari langit lalu hidupkan dengan tumbuh-tumbuhan di bumi sesudahnya mati. Serta ia biarkan padanya dari berbagai-bagai jenis binatang. Demikian juga pada peredaran angin dan awan yang tunduk kerana kekuasaan Allah, terapung-apung di antara langit dengan bumi. Sesungguhnya pada semua itu ada tanda-tanda yang membuktikan keesaan Allah, kekuasaannya, kebijaksanaannya dan keluasan rahmatnya bagi kaum yang mahu menggunakan akal fikiran. Assalamualaikum kepada insyaAllah. Saya Asma Diani binti Zahari dengan nombor matriks 17DKA21F2020. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang hikmah flora dan fauna kepada manusia. Hikmah yang pertama adalah manusia dapat mengenali tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa mengingatinya, sentiasa mensyukuri nikmat atas pemberiannya. Flora dan fauna adalah gambaran perumpamaan antara persamaan dengan manusia dan lain sekali yang menjadikan pengajaran. Ini adalah dalil yang berkaitan dengan flora daripada surah Al-An'am ayat 99, iaitu Allah lah yang menurunkan hujan dan dengan air hujan itu tumbuhlah segala jenis-jenis tumbuh-tumbuhan. Seterusnya terdapat 3 contoh jenis flora, iaitu buah kurma, buah anggur dan juga buah tin. Untuk pengetahuan semua, setiap satunya terdapat manfaat kepada manusia. Contohnya buah kurma mengandungi 70% zat gula, 20% protein dan 3% lemak. Buah kurma juga kaya dengan garam mineral, kalsium, zat besi dan potasium. Di samping itu, buah kurma juga mengandungi sejumlah vitamin B dan juga vitamin C. Buah anggur pula mengandungi 15% zat gula, sekitar 1.5% protein dan 1.5% lemak. Buah anggur juga kaya dengan vitamin B kompleks dan juga vitamin C. Buah tin mengandungi kadar zat gula yang tinggi, zat besi mineral, kalsium dan juga fosfor. Ianya lengkap dengan beberapa vitamin seperti vitamin A, B, C dan K. Secara perubatan, buah tin terbukti mampu untuk mengubati sakit perut, sembelit, gangguan haid dan luka-luka. Ini pula ialah dalil berkaitan dengan fauna dari surah Al-Kahfi ayat 22. Seterusnya contoh fauna. Lebah menghasilkan madu dan madu merupakan ubat bagi semua penyakit. Sesungguhnya, madu merupakan ubat-ubatan bagi semua orang, bagaimanapun bentuk penyakit dan bangsa mana pun orang tersebut. Hal ini dapat ditinjau daripada lafaz ayat Al-Quran, iaitu padanya terdapat ubat bagi manusia dan bukan sejenis ubat untuk manusia tertentu saja. Terdapat ilmuwan Islam yang menyokong pendapat di atas bahawa madu adalah penawar bagi semua jenis penyakit. Sebahagian pula menyatakan bahawa madu adalah ubat bagi sesetengah penyakit, bukan untuk semua penyakit. Lalat ini memang sejenis binatang yang kotor dan membawa penyakit. Untuk pengetahuan kita semua, jadi siapa yang sedar bahawa sebelah sayap lalat itu adalah ubat untuk mengubati manusia. Air sekali ialah bili-bili. Bulu bili-bili boleh dijadikan baju dan sebagainya. Ia membantu untuk menaikkan ekonomi negara. Seterusnya, daging bili-bili juga boleh dijadikan sumber makanan. Assalamualaikum kepada pensyarah yang saya hormati dan juga saya kasihi. Tidak lupa juga kepada rakan-rakan seperjuangan. Hari ini saya akan mengulas isu berkaitan flora dan fauna. Tetapi sebelum kita memulakan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama diberi ialah Nur Afika binti Rahim dengan nombor matrik 17 DKA 21F2003.
Dalam Islam, kehidupan manusia tidak hanya terbatas kepada hubungan sesama manusia, tetapi manusia juga diwajibkan menjalinkan hubungan baik dengan alam tabi'i. Kesejahteraan manusia dipengaruhi oleh hubungan harmoni dengan alam sekitarnya. Misalnya, setiap kali manusia menarik nafas, maka bahan yang disedia ialah gas oksigen. Gas oksigen ini dihasilkan oleh tumbuhan. Sebaliknya, tumbuh-tumbuhan sendiri menghasilkan gas oksigen daripada gas karbon dioksida yang didapati. Namun, disebabkan kerakusan ataupun perbuatan manusia melakukan pembalakan haram, hutan telah menjadi gundul. Secara tidak langsung, habitat flora dan fauna ini diancam kepupusan. Banyak kekayaan yang berharga pupus seperti kayu cengal, merbau dan jati. Bukan itu saja, harimau, gajah dan tapir juga turut diancam kepupusan kerana hilang habitat tempat tinggal. Secara sainsnya, apabila pokok ditebang, ia akan mengganggu ekosistem dan membawa kepada bencana alam seperti banjir dan juga tanah runtuh seperti artikel yang terdapat di slide di atas. Banjir ini berlaku disebabkan ketiadaan akar dan ditutupan pokok untuk menyokong atau memuatkan struktur tanah. Manusia juga akan terkena akibatnya pada suatu hari nanti, dan dapat kita lihat pada hari ini bukan sahaja negeri pantai timur yang mengalami banjir, malahan negeri di pantai barat juga telah mengalami banjir-banjir besar. Assalamualaikum kepada pensyarah yang saya hormati. Saya Nur Najwa Rasmi Fauzi dan nombor matriks 17 DKA 21F 2009. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang kupasan isu semasa dan cara mengatasi. Menurut Islam dan sains, Islam merupakan agama yang bersifat penyayang kepada semua makhluk serta haiwan juga mempunyai perasaan. Untuk kupasan isu seterusnya adalah habitat liar terancam. Yang pertama, habitat liar terancam seperti harimau kerana kehilangan tempat tinggal akibat manusia yang menebang pokok-pokok di hutan untuk projek pembinaan. Selain itu, pemburuan haram juga telah mendapat permintaan yang tinggi melalui pasaran antarabangsa dan tempatan. Seterusnya, pembakaran hutan juga menyebabkan banyak kawasan yang akan diteroka untuk membina pertempatan baru. Selanjutnya, pencemaran alam menyebabkan banyak hidupan akuatik semakin pupus seperti ikan dan yang lain-lain. Lagi sekali, pembalakan haram yang berleluasa memberi kesan penerokaan kawasan hutan boleh memusnahkan habitat haiwan tertentu. Seterusnya, daripada isu yang saya kupaskan tadi, saya hendak menerangkan cara untuk mengatasinya. Yang pertama adalah dengan mewartakan hutan simpan sebagai kawasan perlindungan flora dan fauna untuk mengawal spesies yang diancam kepupusan. Contoh hutan simpan yang ada di Malaysia ialah hutan simpan air hitam. Kerana seperti kita tahu, flora dan fauna ini memberi manfaat yang besar dalam kehidupan manusia. Yang kedua adalah penanaman semula. Kawasan hutan yang telah ditebang ni telah ditanam semula dengan pokok-pokok. Penanaman semula secara percubaan dijalankan sejak tahun 1920-an di Semenanjung Malaysia. Hutan yang telah ditebang ataupun kawasan yang terbiar melalui aktiviti pertanian pindah akan ditanam semula dengan spesies pokok kayu keras. Cara mengatasi isu semasa yang ketiga adalah pihak berkuasa perlu menjalankan pemantauan dengan kerap untuk menguatkuaskan undang-undang. Ia juga dapat menjadikan pengajaran untuk sentiasa mengingati Allah SWT. Akhir sekali, kerajaan dan orang awam perlu mengadakan kempen kesedaran untuk memberi peringatan bahawa habitat liar semakin terancam serta bersyukur di atas kekuasaan Allah SWT. Kesimpulannya, jelaslah apa yang ada di dunia ini sama ada di langit atau di bumi adalah kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya, Allah telah menciptakan haiwan dengan pelbagai kebaikan. Seperti haiwan dan tumbuhan yang ada di dunia ini memberi banyak manfaat kepada penghuni alam semesta ini. Dan semua perkara yang Rasulullah SAW lakukan ialah satu rujukan pada semua umat Islam untuk sentiasa berada di atas jalan yang benar. Namun, segala keindahan dan kesempurnaan ciptaan ilahi itu terdedah kepada kerosakan akibat perbuatan tangan-tangan manusia berdasarkan peringatan dalam ayat 41 surah Ar-Rum yang bermaksud telah nampak kerosakan di barat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia sehingga Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ini adalah sumber rujukan yang kami dapat untuk menyiapkan slide ini. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.